Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, untuk kali ini apa yang akan kami kongsikan kepada anda ini adalah berkaitan dengan sedia SDC yang mana adalah untuk pertumbuhan mampan dengan inklusiviti sosial dengan equity dan kita sangat berbesar hati bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Hashim bin Paijan, iaitu Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu sedia ringkasan kepada nama tersebutlah. Ya, okey, pada pagi ini kita nak bercakap apakah peranan yang dimainkan oleh sedia untuk memastikan pertumbuhan yang mampan, inklusif dan juga equity pada pagi ini. Kita bersama Datuk Seri Panglima Haji Hashim. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan terlebih dahulu mukadimah berkenaan dengan sedia. Silakan. Okey. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberikan kami peluang untuk memberikan sedikit penjelasan atau penerangan mengenai dengan peranan sedia. Jadi saya mengambil kesempatan ini. Pertama, sedia ini ataupun dalam perkataan yang penuh ialah Sabah Economic Development and Investment Authority atau pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan negeri Sabah. So entiti ini ditubuhkan pada tahun 2008. Jadi dia merupakan salah satu daripada beberapa koridor di negara kita. Ada koridor utara, koridor Pantai Timur, koridor selatan, Sabah dan Sarawak. So entiti ini adalah satu entiti ataupun outfit kerajaan yang digunakan untuk mempercepatkan proses penyampaian projek-projek dan juga program-program pembangunan bagi memastikan bahawa jurang pembangunan antara wilayah sama ada antara negeri atau antara bandar dengan luar bandar itu dapat dipercepatkan. Ini tidaklah melalui agensi-agensi biasa, tapi pada waktu itu saya ingat bermula rancangan Malaysia ke-9, kita telah kerajaan telah menggunakan pendekatan koridor ini untuk melicinkan proses-proses penyampaian program-program dan pembangunan kerajaan, dan ini termasuk sedia di Sabah. Ya. Jadi apakah peranan sedia dalam menjayakan usaha jihad tangani inflasi oleh kerajaan Malaysia? Okey, ini merupakan satu, saya ingat kerajaan telah mengambil satu tindakan intervensi yang cukup berkesan sebab dalam masa yang begitu singkat saya ingat kita telah dapat menstabilkan harga barangan-barangan utama untuk pengguna. Jadi saya rasa kita bersyukur kerana kita mempunyai pengalaman yang cukup berharga semasa kita menghadapi pandemik iaitu semua pihak agensi bersatu dan mengambil tindakan menangani wabak COVID-19. Nah, tiba pada waktu kita menghadapi kenaikan harga yang mendadak disebabkan gangguan kepada sistem bekalan sama ada di dalam negara ataupun dari luar negara, maka kerajaan telah mengambil pendekatan multi-agency. Jadi saya ingat sekarang pun harga sudah mula stabil. Harga ayam pun stabil, harga telur pun sudah stabil. Jadi bagi disedia, kita juga mempunyai pendekatan di dalam blueprint kita 2.0 yang bermula 2021 hingga 2030, kita telah mempunyai menetapkan program untuk membangunkan sektor pengeluaran makanan. Umpamanya kita di Sabah kita ada kawasan di sebelah pedalaman, kita ada ladang ternakan sapi, lembu. Jadi di sana kita bukan saja menternak lembu untuk pengeluaran susu, tapi waktu yang sama juga kita menyediakan baka-baka yang terbaik untuk penternak-penternak kecil yang berada di desa-desa. Jadi selain daripada itu, kita juga terlibat dalam beberapa program untuk meningkatkan pengeluaran barang-barang makanan. Jadi saya ingat dalam sedikit masa lagi, jika keadaan semakin baik, semua orang boleh bergerak. Sama ada petani, pekerja, peladang dan penanam boleh bergerak di ladang-ladang dan di kebun-kebun mereka. Sudah tentu ini akan dapat menambahkan bekalan makanan dan kita akan dapat menstabilkan harga. Sabah ini terkenal dengan kedudukan geografinya yang begitu unik sekali. Dipenuhi dengan gunung ganang yang begitu cantik. Kalau kita lalui jalan di sepanjang perjalanan di Sabah, memang cantik keindahan alam flora dan faunanya. Jadi bagaimana untuk kita selarikan alam sekitar dengan kemampanan pembangunan dan juga ekonomi di sekitar Sabah? Apakah antara program-program yang dilaksanakan di bawah sini untuk memastikan setiap perkara yang berada di Sabah ini dapat ditangani dan juga disantuni?
Okey, ialah dalam kita mengejar pembangunan, kita harus menseimbangkan juga mana alam sekitar kita harus terpelihara. Jadi kita juga tertakluk kepada sustainable development goal, sustainable development goal yang telah ditetapkan oleh PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di Sabah kita mempunyai peruntukan perundangan untuk mengekalkan sebahagian besar daripada hutan simpan. Okey, dan juga undang-undang yang melindungi hidupan liar. Okey, undang-undang yang melindungi sungai-sungai. Jadi pada ketika ini di Sabah, saya rasa kita adalah satu negeri yang mempunyai hutan simpan yang besar di Malaysia. Hutan bakau saja kita juga adalah yang terbesar di Malaysia. Jadi saya ingat pada pendapat saya, sambil kita meneruskan agenda pembangunan, pada waktu yang sama juga kita harus mengekalkan dan memelihara sebahagian besar khazanah alam kita yang memang indah, memang indah, bukan saja di Sabah lah. Saya ingat di Semenanjung pun banyak tempat yang dipelihara oleh agensi-agensi yang berkaitan. Kerana ini boleh menjadikan bukan saja mengimbangi pembangunan mengimbangi alam sekitar kita, ekosistem dan sebagainya, tapi pada waktu yang sama juga boleh menjadi tarikan kepada pelancong, menjadi sumber pendapatan kepada kita semua. Jadi saya ingat di Sabah tidak terkecuali. So that's why sedia kita menetapkan misi kita supaya pembangunan itu mampan. Okey, berkelanjutan sehingga ke generasi yang akan datang. Jadi bagaimanakah program-program yang membawa elemen keseimbangan seperti mana yang anda kupas sebentar tadi itu menjadi keterangkuman di bawah rancangan Malaysia ke-12? Macam mana? Okey, bila kita katakan keterangkuman ini, maknanya tidak ada pihak yang akan tertinggal. Okey, sama ada masyarakat di luar bandar ataupun masyarakat yang berada di pinggir bandar dan keseluruhan pihak-pihak yang berkepentingan yang memainkan peranan dalam pembangunan negara, dia mesti tidak tertinggal dari segi peluang-peluang, akses kepada kemudahan-kemudahan dan peluang-peluang pendidikan, peluang-peluang perniagaan dan sebagainya, peluang untuk membangunkan diri dan sebagainya, itu tidak harus tidak harus terbiar. Okey. Pada waktu yang sama juga kita memastikan bahawa tidak ada wilayah yang tertinggal. Tidak ada wilayah yang tertinggal. Jadi mana-mana saya ingat kerajaan telah mengambil inisiatif memastikan bahawa wilayah-wilayah yang ada di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung harus dapat diseimbangkan. Jurang itu dapat ditutup, dikurangkan. Okey, kerana kalau jurang itu makin lama makin melebar, ianya tidak sihat untuk nation building. Okey, jadi setiap pihak, sama ada agensi kerajaan atau macam kami, mainkan peranan penting. Dan kerajaan telah menetapkan agenda besar, iaitu wawasan kemakmuran bersama. Okey, jadi kita harus setiap program, setiap projek, setiap tindakan kita harus menuju ke arah wawasan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. RNK 12 pun juga menetapkan bahawa keterangkuman, penglibatan semua pihak, harus tidak ada pihak yang terpinggir. Jadi saya ingat kerajaan telah pun memberikan banyak ruang dan peluang kepada semua pihak. Peniaga, pengusaha kecil, penduduk di desa, di bandar dan sebagainya. Tinggal lagi bagaimana mereka dapat merebut peluang tersebut. Leburai Trans Borneo fasa 2 diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri baru ini akan diteruskan fasa 2. Sama lagi Indonesia pun juga akan ada ibu negara Kalimantan yang juga berdekatan dengan Sabah. Bagaimana sebenarnya kita dapat lihat perkara-perkara ini boleh memberi satu limpahan ekonomi yang lebih lagi untuk mereka yang berada di Sabah terutamanya? Begini kalau kita melihat kedudukan Sabah ini adalah satu negeri yang agak jauh daripada pusat. Negeri Sabah ini adalah yang paling jauh. Okey.
kita terpaksa berjalan melalui 2 mod saja. Satu melalui udara, satu melalui laut. Okey, sejauh 1,774 kilometer. Jadi kalau saudari mau ke Sabah, tidak ada jalan lain. You cannot travel by road. Okey, puan terpaksa mengambil kapal terbang atau kapal air. Jadi pada saya, Trans Borneo yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu amat signifikan kepada pembangunan negeri Sabah, kerana dia akan menghubungkan wilayah-wilayah Sabah, Sarawak, dan dalam masa yang terdekat lagi kita juga akan dapat dihubungkan melalui darat dengan Kalimantan. So Kepulauan Borneo ini mempunyai penduduk yang berjumlah lebih kurang pada setakat ini yang dapat saya kira jangkakan adalah antara 24 hingga 25 juta. So ini adalah satu jumlah yang cukup untuk pemasaran. Jadi dengan terbukanya atau perpindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan itu, sedikit sebanyak dia akan memberikan ruang kepada kita untuk terlibat di dalam ekonomi yang berkembang dari sebelah sana dan juga daripada pihak kita dengan pembangunan infrastruktur yang makin maju. Dan kita harapkan pembangunan itu akan terus berlangsung di negeri Sabah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Panglima Haji Hakim bin Faizan, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah, sedia kerana sudi bersama-sama dengan kita pada saya pun terima kasih banyak-banyak pertumbuhan mampan dengan inklusiviti sosial dan juga equity.